أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang utama, yang pertamanya amo terima kasihlah kepada pengusi kita Abawe, dan dihormati pengusi masjid kita, Masjid Kubelbo. Kubelbo. Kita Kubelbo, tak apalah. Masa dia orang luar kan, dia tahu. Kubelbo. Pulau Kerai. Alhamdulillah. Jadi kita kepada AJK masjid dan ahli ibu-ibu, bapa-bapa, adik-adik, abang-abang sekalian. Alhamdulillah, pada malam ini dapat kita bersama lagi untuk kali kedua. Dan kali pertama hari itu tak silapnya Maulud. Tak, Maulud deh. Maulud. Rabiul Awal, Rabiul Akhir. 4 bulan lepas lah. Ini masuk Rejab. Dan alhamdulillah lah mana Allah Ta'ala menggerakkan kaki tangan kita dapat kita hadir. Dalam kita menuntut ilmu, dalam kita memperbanyakkan dengan amalan-amalan soleh sebagai bekal kita untuk akhirat. Tujuan kita hidup ni akhirat, bukan dunia pun. Dunia ni semua Allah Ta'ala beri belakang dah. Wa ma min dabbatin fil ard illa 'alallahi rizquha. Tidak ada binatang yang melata di atas dunia ni. Tidak ada binatang, maksudnya tidak ada binatang yang melata. Melainkan atas Allahnya bagi rezeki. Mana kalau rezeki Tuhan situ belakang dah. Cuma Allah Ta'ala buat kita ni kodak apa atas dunianya nak suruh kita ni ibadah. Tu aslinya, asalnya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak aku jadikan jin dan manusia. Maksudnya jin, kalangan jin ada juga jin-jin yang Islam, ada jin kafir. Dan manusia ni adalah semata-mata untuk sembah Tuhan. Tuhan asli, asalnya. Sebab apa? Sebab di akhirat kelak kita ni akan dibangkit semula. Dalam kubur kita akan dibangkit semula dan kita akan makan apa yang kita buat lah ni. Benarnya. Jadi alhamdulillah lah, Allah Ta'ala masih lagi menaruhkan umur kita. Masih lagi menggerakkan kaki tangan kita. Dengan taufik dan hidayahnya, malam ni dapat kita jumpa balik. Amun nak ulah malam ni, kau dah lama mana ni? Rayak selalu lah, senang kita nak berhenti. 40 minit kau sejam kau, sebabnya Isra' Mi'raj ni, kalau orang jamin dulu, orang-orang dulu, balasah masjid dulu, sebulan dia baca start masuk Rejab tengok seterik sampai 27. Malam ni tiap malam ada ondeh-ondeh, ada caconya, ada siap malam. Dulu.
Jadi malam ni hamba ni belakang nak koyok siap dah ni. Nak suap. Cuma nak suap berapa pinggir? Gerak berapa pinggir? Orang kata sepinggir. Kalau dah 40 minit, kita beri kadar 40 minit. Rolik lah kita kata dalam sejam lebih kurang. Start daripada gerak naik, turun balik sampai Mekah sejam. Kalau 40 minit ni derah rajak borak tu. Jadi borak ni derah dah. Jadi kita beri lebih kurang sejam lah. Kalau lengah buok lah. Tu dia padan dengan kita marilah jauh saat ni dah. Saat ni puamu mari saat ni bukan setengah duk kok lanah. Kata kalau ada borak derah. Nak royak ni setengah duk. Tapi alhamdulillah minta dengan Allah Taala biar mudah jalan ni. Kereta pula banyak, nak lakoh nak kita alih. Tapi sedia molek siapa tu orang orang betul kata Allah Taala beri mudah kita insya-Allah. Lagu mana yang kita baca dari satu ayat saat ini yang mana Allah Ta'ala menyebut subhanallazi asra bi abdihi. Yang mana maha suci Allah Ta'ala daripada sifat-sifat kekurangannya. Tidak Allah Ta'ala ni maha sucinya daripada menyerupai akan makhluknya. Telah memperjalan ke asra ni berjalan. Jalan ke apa? Asra Aisaraya ni jalan malam. Dia bahasa kata jalan malam. Allah Ta'ala memperjalankan asra bi abdihi dengan hambanya, bukan ibadih. Abdi ni seorang siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuhan jalan tengah malam bawa nabi tengah malam. Lagu mana? Abdihi minal masjidil haram, daripada masjid. Maksudnya daripada masjid, nabi duduk dalam masjid haram ila masjidil aqsa, ke masjid juga. Itu tepat. Kita mana tu daripada rumah mana? Mari masjid. Maknanya jalan ni kita tu ada berkat tu. Jalan ni kita ada keberkatan yang Allah Ta'ala bagi. Jalan ke mana? Tu rumah mana? Dah rapi. Lepas tu masjid jarang. Tu tak berkat aku tu. Daripada masjid haram duk Mekah ke Masjidil Aqsa. Masjid Aqsa ni, apa nama Masjid Aqsa? Masjid Aqsa Al-Aqsa ni jauh. Masuknya perjalanan daripada Masjid Haram ke masjid di Palestin ni jauh. Dulu jalan sebulan. Sebulan pergi, sebulan balik. Maknanya jauh sebulan ni jalan ni. Kalau kita lah ni pun derah jauh juga tu mau derah tengah kapal terbang. Maka lagu mana Nabi SAW ni Allah Ta'ala sebut menjalankan hamba daripada Masjid Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa-nya di Palestin ataupun dulu Syam. Mana yang Allah Ta'ala sebut barakna haulahu. Yang Allah Ta'ala ni yang kami memberkati. Ulama sebut apa yang jalannya tak jalan dari Mekah lalu naik langit. Apa dia kata naik duk Mekah kak pakai direct Jibril mari kakak naik langit lah, tak payah gerak pergi pas Palestin buat apa nama jauh jelak tu. Kapan kau nak naik langit je? Ulama sebut sebabnya yang pertama Allah Ta'ala sebut barakna haulahu linuriyahu min ayatina, yang Allah Ta'ala nak memperlihatkan. Yang pertama Allah Ta'ala memberkatinya tanah Palestin ni. Yang pertama apa berkatnya? Yang pertamanya berkat situ ni sebabnya Palestin Masjid Aqsa ni adalah kiblat pertama. Kiblat pertama bagi orang Islam pada masa tu. Nabi masa Isra Mi'raj ni duk beradak ke Masjid Aqsa ke semaya. Nabi ni ikut ada apa ni dinus samawi. Nabi dulu-dulu dia ikut semaya, dia ada ke Palestin lagi. Sehingga kan Nabi ni rasa masa kita rasa terdetik kalau boleh kiblat ni mari alah ke Kaabah, marilah ke Mekah ke, rasa senang, rasa mujur, rasa angkat. Maknanya Allah Ta'ala berjalankan pergi ke Aqsa sebab pertama Kaabah umat Islam yang pertama. Semua Nabi-Nabi dulu semaya ada ke Baitul Maqdis belaka ataupun Masjidil Aqsa. Yang kedua, ulama sebut apa yang jadi nak naik ke langit kena pergi Masjidil Aqsa. Sebab situlah pintu langit. Straight daripada ni direct. Kalau kita kata duduk Mekah ni banyak kena lokal. Naik bukit, kata turun, kata lekok, kata pun nak boleh sapak pintu jauh. Jadi ada jalan straight, jalan alternatif, highway direct.
Tak payah pergi jalan kampung, ke jeng, ke berapa tu. Oh, payah lama. Pakai pergi situ, dereknya ulama sebut, situ adalah pitunya serik dengan pitu langit. Tu naik situ. Dah, yang ketiganya, bapa nak Allah Ta'ala sebut, linuriyahu. Ni ayat ni hok saya sebut dalam surah Isra' ni. Bahasa habis dengan Isra' Mi'raj ni. Nak memperlihatkan. Yang pertama nak melihatkan, nak Nabi tengok. Dalam kitab Arab menyebut sebagaimana untuk Nabi ni pergi menghiburkan hati. Sebab pada tahun tu, berlakunya Isra' Mi'raj ni setahun sebelum Nabi hijrah. Yang pertama berlakunya tahun tu sebabnya orang yang Nabi kasih, Nabi sayangnya siapa? Kewafatannya Siti Khadijah radhiyallahu anha. Nabi duduk dengan Siti Khadijah ni umur berapa? Nabi nikah kahwin dengan Siti Khadijah nya masa Nabi umur 25. Siti Khadijah umur 40. Masa Siti Khadijah wafat Nabi umur 50. Siti Khadijah umur 65. 25 tahun duduk dengan Siti Khadijah. Nabi tak pernah berkahwin dengan orang lain pun. Sayangnya ke Siti Khadijah. Sebab Siti Khadijah ni nak royaknya pada masa tu, masa dia umur 40 ni ke, sebab anak dara, comelnya, harta banyaknya. Lagu mana kata 2/3 daripada orang Mekah harta tu adalah milik Siti Khadijah. Dia teka naknya kepada seorang anak yatim. Orang tak ada harta. Siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masa tu nak Rasulullah tak jadi nabi lagi 25 tahun. Suruh lagi menego, ambil lah barang-barang ni, tolong pergi menego di Syam. Ramai dah orang duk ambil nego. Kau dia ni toke, big boss. Dah ramai bukan Nabi seorang, anak kali jom blend nego ni. Ada utas saja lebih kurang 70 ekor ni untuk bawa Nabi bawa barang saja. Bahagian kawalan. Dak Nabi pun bawa pergi jual. Orang lain sebulan 2 bulan dak klik lagi. Nabi sampai sebulan klik mari dah. Barang habis. Untung banyak. Boleh 2-3 kali dia pun suruh anak buah dia, nama dia Maisarah. Maisarah ni orang jatuh, bukan orang tino. Anak kau kawan Nabi kau orang tino bawa pergi jalan sekali pun. Ada orang jatuh. Nama yang Maisarah. Supaya Talha tu orang jatuh. Hindun boleh juga Hindun orang tino ada, orang jatuh ada. Nama ni. Jadi Maisarah ni pun Siti Khadijah ni dia hamba mutra tunjuk pergi turut nama Muhammad pergi. Kita tengoklah turut tengok oh padalah dia menego, dia mudah. Ni maknanya kalau kita ke asal ke bagi jalan tak tipu tak gapo, kata berapa ni habis? Ambil lah 310. Orang lain 110. Beres Oh alah boleh hutang, orang lain nak hutang banyak. Pelik mari hungar gini. Lah tengok dengan amanah dengan orang yang berjuruhnya, rasa berkenal weh. Agilah pergi mitanya dengan pak saudara. Masa tu Nabi ni duduk dengan pak saudaranya Abu Talib masa umur 9 tahun lagi. Dah, 8 tahun mak meninggal. Tok meninggal, mak meninggal. 9 tahun duduk dengan pak saudara Abu Talib. Siapa kau umur 25? Jadi Siti Khadijah ni tak ada arah. Berkenal weh pun. Berjuruh lagi lah, pandai lagi lah. Pergi jumpa dengan Abu Talib. Pergi tanya. Dia nak utah pergi sendiri. Kelung. Pergi depan toke ni. Toke orang kaya Mekah. Pergi jumpa dengan Abu Talib. Abu Talib tengok kalau rasa apa ni kebuk lagi. Tak ada apa dah lah. Ada kau dia toke mari rumah sendiri ni. Kalau masa kita anak kita duk kerja. Kata kau toke mari rumah. Ai rusing takutnya hilang barang ke berapa. Jadi Abu Talib pun tunggu, ada berapa Siti Khadijah? Hamba mari ni ada ajab besar ni. Sudahlah dia kata. Abu Talib kata. Lagu mana? Hamba ni nak tanya so ni. Muhammad ni ada orang dah ke? Masuk kita ada kahwin. Nah, ada nampak-nampak duk bergana-bergana, duk pergi mengeceh dating kau tepi-tepi lasik dah ke? Tanya pak saudara dia. Pak saya kata rasa tak ada lagi.
Tak ada lagi. Lepas tu amo ajaknya. Amo ajaknya amo nak kamu ni. Ingat kau nak wi kenemu, nak wi kau orang lain. Nak kamu. Kalau gitu, tunggulah nanti dia balik tu. Sebab masa tu Nabi duduk menego. Tunggu sampai kau Nabi balik pun royak panggil lah. Tidak kata, tak apa, kau dia pergi royak kecil, terima dak. Tunggu dulu Rasulullah balik, gapo tanya khabar, lagu mana? Tak apalah. Kau dia ni siapa sangat, orang ni tokoh besar ni. 2/3 pada harta orang Mekah tu milik Siti Khadijah. Berkahwinlah, sehingga kan boleh anak dengan Siti Khadijah ni neore. Neore, dengan Siti Khadijah saja. Anak Nabi 7. Ni orang tu Siti Abdullah Qasim, Abdullah Ibrahim Fatimah, Zainab Muqassam, Siti Raqiyah. Ibrahim yang anak dengan Siti Maryam. Hak lain semua dengan Siti Khadijah. Dah, masa Nabi terima wahyu, lagu mana Siti Khadijah orang yang peluknya, rayanya. Masa Nabi takut, dialah sengakan habis hartanya untuk menginfakkan kepada Rasulullah SAW menyebarkan Islam. Saya Nabi tahu tu wafat. Allah, masa tu bulaknya Abu Jahal ni duduk tekan habis ni. Kepala jahat ni. Abu Jahalnya, Abu Sufyannya, pakat duk serai ni. Bunyi kata nak Siti Khadijah tak wafat juga. Tahan ni boleh main ni kita fak kita ni. Abu Jahal kata. Tak terik ni boleh main dah ni. Duduk dalam lebih kurang dalam 40 hari, pak saudara pula wafat mati. Habis Talib. Tak ada apa. Abu Talib ni orang yang duduk defend dah. Siti Khadijah ni orang yang memberi hartanya habis tak ada barang. Siapa Siti Khadijah nak wafat ni tak ada gapo satu. Panggil Rasulullah mari, panggil anak dia Siti Fatimah, wahai Fatimah, mengoyaklah ke ayahmu tu. Kalau mama mati ni ambillah serban hak dia duk pakai duk pergi buat dakwah tu, mari buat kapal mama ni. Dak mudah-mudahan dengan kain kapal tu lepas esok kubur. Tak ada mama tak ada kain dah, habis dah. Habis kain dalam mari. Tidak kata pergi dengan kawi pun beli kelip buh dalam mari, beli buh. Tak ada. Pergi kedai pasar tani pun beli buih, habis lagi. Tak ada pakai ni, tak ada. Rasulullah pun jerit menangis lah. Turun malaikat Jibril, bawa kain kapal 15. Allah Ta'ala kisahkan kepadamu, wahai Rasulullah. Dan ini kain kapal daripada syurga, untuknya kapalnya Siti Khadijah. 15 tu salah satunya untuk Siti Khadijah. Wafat. Tak siapa tahu pula pak selera pula wafat mati, tak ada dah orang nak tahan ni menahan ni. Kalau serengir pada koreh pak darah lah duk menahan duk defend ni duk depan. Rusing dah sehingga kan pula Nabi SAW gilah. Hijrah gi ke Taif. Gi ke Taif ni pula orang Taif ni tak perangai hudus tak ada arah. Gi Nabi tu kok nyamik batu lepas tu kok lepung kena tu kok berdarah. Siapa kapal malaikat hok duk jaga bukit ni, gi offer ke Nabi. Ya Rasulullah, ginilah izinkan kepada aku nak ambil bukit ni gi rembah di atas kaum Sakif di Taif tu. Nabi kata biarlah. Allahumma lahum fa innahum la ya'lamun. Ya Allah biarlah. Allah Ta'ala apunlah dosa mereka. Mudah-mudahan anak selebih daripada mereka ni masuk Islam belaka. Dia tak saya masuk, anak-anak dia nak masuk Islam tu Rasulullah. Jadi dengan peristiwa tu dia panggil Amul Huzni. Tahun sedih dah tu. Dah lah bini pun mati, pak saudara pun mati, gi nak mak berlindung orang pun nyahamaknya gapo. Sehingga kan Allah Ta'ala ni memperjalankannya Nabi untuk menghiburkan hati. Nabi pun bawa apa? Linuriyahu min ayatina, nak memperlihatkan ayat-ayat tanda-tanda kebesaran ciptaan Allah, biar tengok, biar hibur tengok. Dalam kitab Jawi dia sebutkan bumi dengan langit ni duk balah. Kita Arab tak ada. Duk balah lagu mana? Tak.
Langit ni duk main orang panggil main bersohor lah dengan bombing. Mung bombing duk bawah. Aku ni bersohor aku semua ada atas aku belakang. Baru orang melekat lah apa duduk atas aku belakang. Adanya betalnya, comelnya, mung gapo nama tanuh je. Bombing kata duk main bersohor lagu tu nyanyo. Lah sekali bombing kata, "Dak, mung tak ada ni aku ada ni gapo? Aku ni ada makhluk yang paling Allah Ta'ala mulia. Allah Ta'ala saya siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Senyak dik selalu. Kena ke dia ni kata. Maka mintaklah langitnya supaya Allah Ta'ala ni orang-orang langit ni bawalah Nabi SAW naik langit nak tengok. Linuriyat. Tu maksudnya untuk diperlihatkan dua benda. Soalnya nak tunjuk Nabi kebesaran. Yang keduanya nak turun orang-orang atas tu. Para malaikat tak payah turun bombing ni. Dak makhluk-makhluk di atas dan langit ni biar boleh tengok mana makhluk yang paling Nabi suka. Tu. Dak maka itulah apabila sapanya Nabi SAW dak dibawanya naik pada satu malam, pada malam apa dia panggil malam 27 Rejab. Dikatanya setahun sebelum Nabi hijrah pergi ke Madinah. Isra' kita tahu dah, iaitu perjalanan malam yang dibawa Allah Ta'ala berjalankan pada waktu malam di atas bombing ni. Daripada Mekah pergi ke Palestin di Masjid Al-Aqsa. Mi'raj pula perjalanannya daripada Masjid Al-Aqsa naik ke langit. Ni dia tak serupa. Perjalanan berlainnya kenderaan, berlainnya apa ni hak naik tu. Sebab tu kalau kita tengok yang mana Allah Ta'ala menyebut wa ja'alna ru'ya allati ra'ainaka fitnatan linnas. Dia sebut mana? Artinya dan tidaklah kami jadikan penglihatan yang kami tunjukkan kepadamu wahai Rasulullah melainkan sebagai ujian bagi manusia. Tuhan buat naik ni, Tuhan nak uji kita. Tuhan nak uji yang manusia. Nak berimeh kau tak seri berimeh. Sebab apa? Dia ada 3 konun. Dia ada 3 peraturan. Perjalanan daripada Mekah ke Masjidil Aqsa dia panggil konunul basyariyah. Dia panggil peraturan manusia. Peraturan kemanusiaan. Perjalanan ni zahir. Jalan ni naik kuda. Jalan ni naik unta. Golik orang jalan sebulan. Tapi faqal basyariyah, perjalanan Nabi, perjalanan ni lepas pada waktu Isya, satu Nabi duduk tidur di Hijin Ismail, di Kaabah ni. Kita pergi Mekah, kita perasan ada Kaabah, dia ada bulat separuh tu. Itu dia panggil Hijin tu. Jadi Nabi duduk tidur dalam tu lepas maya Isya. Dengan siapa? Dengan Sayyidina Hamzah dan Ja'far bin Abi Talib. Duduk dalam tu, kemudian marilah 2 orang malaikat. Mari siapa? Malaikat Jibril yang dibantunya oleh malaikat-malaikat pondong sauk Nabi pergi di telaga Zamzam, kemudian dibelahkan dadanya. Belah derek suruh belah waktu ubik. Kemudian ambilnya hatinya jatuh Nabi pergi basuh dengan air Zamzam dan dibawanya dipegangnya dalam satu bekas itu iman wal hikmah. Nabi sebut iman dan hikmah. Ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Syaikhain, Imam Bukhari dengan Imam Muslim, lagu mana dibawakan iman wal hikmah. Apa adakah Nabi tak beriman lagi ke? Bukan. Nabi kecek kau say kau tak ada hikmah dak. Sebab ni adalah kerja besar. Nak pergi beradaknya Allah Ta'ala. Allah Ta'ala jemput sendiri naik. Pergi di arah, bukan tu hidup di arah yang kita koyak. Kalau gitu tu hidup situ kali dah. Pemusatannya Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Allah Taala sebut Ar-Rahman, sifat Rahman duduk di atas arasy. Pusat pemerintahan Allah Taala tuju situ. Semua mari situ belakang. Allah Taala laisa kamitsli syai', tak ada Allah Taala tiada serupa makhluk, tak tepat, tak masa, tak ada. Maka itulah apabila lesak cuci masuk ke imannya, dak ada bekas mahnya, dak bekas perak masukkan dalam hati Nabi SAW, maka diperjalanlah. Maka startlah nak jalan. Dak bawanya ke apa? Perjalanan Nabi SAW ni, kenderaan dia kita tahu dah ke apa? Barak. Barak ni ambil daripada ke apa?
barkun. Barkun ni ke apa? Kilat. Kita tengok kilat lah, tak ada lah. Mana apa lah ni, betul. Nama Arab ni dia pun ambil, dia kata barkun makna borok. Maka adalah minyak cak, borok oil. Ada tak? Pakai minyak tu derah tu. Oh, bubuh dia kata kita, kapal ada pagi kan, derah. Borok oil. Bukan Caltex, bukan Petronas. Borok oil tu. Derah pakai minyak tu. Jari-jari ada tu. Jamik kau nak derah tu. Nabi SAW menyebut lagu ataitul bil bura wa huwa dabatul abyad tawilu fawqal himar dunal baghal yad'al hafir 'inda al muntatarf. Akam-akam. Nabi sebut pada malam aku nak jalan ni dibawakan kepada akunya iaitu seekor borok yang berwarna putih. Borok ni warna putih. Yang dulu ada orang lukis, ada sayap warna putih, rupa retin tu. Tu tahu tu. Ingat dah dulu, zaman dulu. Orang-orang tua dulu kita tak dah berasa. Dia tulis borok. Kita boleh borok ni muka orang tino kali. Borok ni tak ada tino jatuh. Kalau ada orang jatuh, kau tengok borok tino kan nak rukah ada, tak ada tino jatuh borok ni. Ya pintu tu mari mana tak tahu Israeliyak kali. Tulisnya ada comel dia buatnya, kuda seekor dengan sayap. Muka orang tino, rambut pula ada tu. Mari mana tak tahu tu. Bukan hak tu, borok tu. Nah, hak ni berwarna putih. Nabi sebut, dibawakan kepada aku ni, dia berwarna putih, panjang, besar kecil dia, besar sikit daripada kaldai, kecil sikit daripada kuda. Pertengahan lah maksudnya. Borok ni apabila dia berjalan, sekali dia lopak, mata mandai. Lopak kait lalu. Kali dia naik bukit, kaki belakang panjang, kalau turun bukit, kaki depan panjang. Maksudnya, Nabi ni duduk ni straight semua. Orang naik kuda kak, kan naik bukit kak, ni nanya lah belakang. Turun bukit menanya. Semailah depan. Ni tak straight semua tu. Ni kenderaan daripada yang Allah Ta'ala beri daripada surga. Dan kenderaan para Nabi. Ni khusus ya. Borok ni yang mana Nabi SAW sebut, lagu mananya apabila nak naik dia ni orang panggil malu-malu. Maka Jibril kata, "Hei Barak, mu kenal ke siapa nak naikmu tu? Ni orang yang paling mulia di sisi Allah, makhluk yang paling mulia." Oh, malu peluh gara dia. Oh, mau goh kawan dia kata. Maksudnya dia tak kenal siapa. Itulah jalan dia. Dak lagu mana apabila naiknya Barak tadi, Jibril tak naik Barak sebab Jibril lah pada Barak lagi. Dia perjalanan ni Jibril ni dia pada cahaya. Darah dia. Ada 900 saja. Satu-satu saja langit bumi. Jibril. Dia Nabi tengok dalam perjalanan dalam di sisi Sidratul Muntaha, Nabi tengok lagu mana rupa Jibril ni. Jadi apabila jalannya bawanya oleh Jibril depan, Mikail belakang. Kemudian apabila jalan tu pergi, mula-mula sekali Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi tengok ni ada supaya karuk. Orang bawa karuk. Zaman dulu karuk kan. Dia panggil bobo tu. Karuk dah. Lulu. Nabi kata karuk. Apa ramai ni? Gigi tengok. Kena ke sek-sek jin Afrik. Panggil Nabi. Sekat Nabi. Sek jin Afrik ni tu sekat Nabi. Sebab Nabi nak cari Isra' dia kita sekat dah. Maka malaikat Jibril ajarlah satu doa. Doa tu panjang juga. Kalau nak amal boleh beri. Untuk ambak jin Afrik jadi tu pama boleh. Jin Afrik ni jin yang paling kerah, jin paling jahat. Jin ni, jin paling gagah. Dia ramai jin paling gagah. Jadi buat dia ni sekat. Maka malaikat Jibril kata secara lagi. Dia pun tengok. Kemudian bacanya doa tadi. Maka Nabi pun tengok. Ramu gepuh habis. Seko-seko tak ada mampu habis itu. Sekat dah mula-mula. Kita pun tu tadi nak main masjid kan. Oh, nya sekat kau dah. Kita pun sekat kau mari. Malah telefon tak ada pun malam ni. Nya bahaya kau Ifrit dah jari-jari dah. Kita duduk dekat ni berkadang-kadang Ifrit duduk depan dah. Cokok Ifrit bulletin 3. Bulletin apa? TV 3 lah nak. Bulletin 8. Drama. Tu je lah kau tu set Ifrit lah kau tu. Duk telengok orang duk bang balas dah buat lenggak dia situ. Ni set Ifrit nama dia. Dah, rupa dah itu ada bola. Bukan sin ni lah, royak ni.
Lagu mana Nabi apabila jalan sampai di satu tempat, malaikat Jibril kata, wah kita turun dulu. Ya Rasulullah, stop. Kita turun. Maka turun sini, semaya. Semaya 2 rakaat. Malaikat Jibril dah. Hak semaya Rasulullah 2 rakaat. Sudah semaya itu Nabi tanya, ya Jibril, apa kita berhenti semaya sini? Dia kata ini adalah ardun tayyibah. Ardun tayyibah, tanah yang subur, yang baik. Kelak Tuhan akan mari sini berhijrah. Maksudnya berlaku ni sebelum hijrah. Itu benda yang gaib, tapi dah tahu dah. Nama dia Madinah. 3 tempat kemudian Nabi SAW jalan pula di satu tempat. Daripada Mekah, daripada Madinah pergi ke Palestin, lalu ke Mesir. Nama dia Tur Sina. Tempat Nabi Musa bermunajat. Sini yang modern naik 2 kali masa duduk sana. Duduk bawah ni naik atas bukit kita turun pukul 2, pukul 5 pagi baru sampai. Pukul 7 tu kena tolak klik dah. Apa? Sebab bukit dia bukan sebuah bukit kita. Tak ada pohon kayu, sepohon rambut. Adanya batu je. Kalau lebih pukul 8, pukul 9 pecah kepala panas. Naik ada satu bukit paling tinggi situ, dia ada satu tempat. Tapi nak royaknya situ dia orang Kristian. Ada gereja seperti itu. Bawah ni gereja besar, atas ni gereja. Lepas tu ada dah lubang tu tempat Nabi Musa bermunajat. 40 hari nak situ. Turun situ semaya 2 rakaat. Ada 3 tempat yang Nabi semaya. Yang ketiganya Nabi berhentinya Baitul Laham, iaitu tempat dilahirkan Nabi Isa AS kat dengan Palestin. Lagu mana Nabi SAW, apabila lah Nabi jalan sana, Nabi gilah jumpanya satu benda. Jalan Nabi pun dia perasa tengok orang ni duduk menane. Menane padi. Nane berah apa ni ranu. Cedung naik. Sudah naik paling tu kok ketai. Habis paling ketai ni naik tu bolok. Kodok mai kutik. Hok ni dia galon ni tak ada habis, hok nu naik dah. Oh, sokol bagi tahu kutik riak lah. Dan hok ni betul-betul anu luruh bolok. Tapi hari tu luruh esok habis dah. Nak tahu rupai bolok. Dah. Ni dah. Tumuh hok ni naik, Nabi pun kata, ya Jibril, apa nak kita tumuh? Apa suka lah ada motor pun. Dekat Jibril kata, itulah perumpamaan yang Allah Ta'ala tunjuk. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila kulli sunbulatin mi'ata habbah. Allah Ta'ala sebut seumpamanya orang-orang yang menafkahkan duitnya, hartanya ke jalan Allah. Kita mari dia bawa seria. Mari sana bawa seria. Ataupun pas ni ada dah seria dah pakai tu. Kalau tak ada esok bawa. Orang yang menafkahkan di jalan Allah masuk bawa seria bubuh dalam tabung. Okay? Contoh dia. Fi sabilillah, di jalan Allah, kan masih habah seolah kita ambil satu benih, sebutir benih kita tanam. Tak atas bumi. Ambatak kemudian tumbuh 7 takar. Fi kulli sumbalatin mi'ati abah, daripada 7 tu ubik 100 pula. Gitu. Kita berseria ubik 7. 7 100. Ubik 7 100. Maknanya contoh dia. Dia kemai Allah. Kita nafkah di jalan Allah Ta'ala ni, Allah Ta'ala balas tu. Tu hebatnya dah. Kita bersedekah, kita nafkah. Kemudian Nabi SAW jumpa lagi jalan, jumpa dengan tempat bau sedap. Bau, sedapnya bau. Dengan borok ni dia dah, tapi bau tu kat panjang. Allah sedap apa ni Jibril? Bau ke dia, bau sedap ke ni mau ni? Jibril kata ni baunya kubur Masjidah ni. Senang Masjidah ni juru sisir masjid. Daripada masjid ni adalah juru sisir. Nama tak tahu nama gaponya. Bukan nama dia Masjidah tu. Orang jun nyisir. Nak royak raja ni ada orang jun nyisir. Sengih. Jadi satu hari orang jun nyisir ni sisir anak Fir'aun kena jatuh. Dia kata dengan nama Allah yang Tuhan sekalian alam, mapuhlah Fir'aun. Dengarkan anak dia. Mu kata gapo sat ni? Dengan nama Allah Tuhan sekalian alam. Ada lagi kau lain daripada Tuhan lain pada ayah aku. Tuhanmu, Tuhan aku, Tuhan ayahmu, Tuhan sekalian alam. Aku nak pergi royak ke ayah aku ni. Pergi ya. Masih tu kata. Pergi royak ke ayah dia, ke Fir'aun ni. Ayah weh. Tu macam nyusir kita ada lagi Tuhan lain pada ayah. Siapa?
Tuhan yang mencipta alam, Tuhan ayah, Tuhan amuk, Tuhan dia, semua Tuhan sekarang. Panggil dia mari. Panggil Masih Tah mari. Ya, kamu kata gitu, Mana Tuhan mana? Tuhan yang mencipta sekalian alam, Tuhan yang bagi rezeki, Tuhan yang Tuhan amuk, Tuhan Tuhanku. Masih Tah murtad. Akulah Tuhanmu nya. Ana rabbukumul a'la. Aku Tuhan yang maha tinggi. Ya, Allah Taala yang maha tinggi. Kalau gitu, dia pun suruh ambil kebuh air. Bubuh air dalam kawah. Masih Tah ni dia ada tok lelaki, ada anak dua orang. Anak besar seorang, anak kecil duduk atas kanan, duduk wipek seorang, dia pak. Masih Tah, mu kembalikan pada agama bimbing kepada aku, kata Firaun. Allah Taala maha kuasa. Allah Taala tu ambil tok lelaki dulu, gelegong. Jadi supaya hudah. Orang lagi. Ambil pula anak besar lepas. Tak apa lagi. Lalas sekali nak ambil anak hok kecil tu, air tarik main. Jadi apabila tarik ni, anak kecil kata, mak, Umi, don't worry Umi. Kita ni duduk di jalan yang benar ni. Biar Umi. Anak kecil tadi kecil lagi. Tapi Allah Ta'ala beri kuasa. Boleh ambil kat long dia pakai terjeru. Mati syahid tu, tepat tu sekarang pun dah baunya, bau sedap, bau wangi, bau harum lalu. Lupalah kita pun. Allah Taala beri kemuliaan. Begitu juga apabila Nabi SAW pergi lagi kepada pulaknya dengan orang yang ambil kapok, ambil tuku batu lekung atas kepala. Ada pasal-pasal pergi batu lekung, batu katok kepala, hacur ambil batu katok, hacur tumbuh. Peliklah kita kalau teratuk dia benda tu pun mengek kepala dah. Ni atuk pecah ni. Kata ya Jibril, apalah demo tu kau duk mai katok kepala begitu mo tu. Apakah maksud mereka itu dia adalah manusia yang berat, dia orang melewat-lewatkan semaya tu. Bukan tak semaya ni, orang melewat-lewatkan semaya. Maksudnya, orang bel Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia boleh lagi duk burung lagi tengok gotung Isa. Orang nak kalau Zahor kak, kalau kata Isa ni kak, ngorik ni kak. Tak imeh. Tak lihat. Isa, dia bagi Allahu Akbar. Ni orang lagu ni. Melewat-lewatkan semaya. Orang tak semaya langsung. Tak pernah kecek banyak ada semaya langsung ni. 80 tahun, 80 hukuk dalam neraka tu satu waktu. Satu hukuk 80 tahun. 40 tahun akhirat. Sehari akhirat 1000 tahun dunia. Kira gede lah. Satu waktu 80 hukuk. Satu hukuk 40 tahun. Akhirat. Satu hari akhirat 1000 tahun dunia. Satu waktu. Dah kalau merasa kerah keting kat Allah ya. Rasa duduk semaya. Ni labisina fiha ahqaba, masuk dalam neraka beberapa hukum. Bukan sehukum, 80 hukum. Nak royak ni Allah Taala tunjuknya mana tu orang dalam alam kubur ni perjalanan ni hatuk kepala. Tak. Dan begitu juga Nabi SAW lalu tengok ada juga manusia duk panggil cawak kotel. Cawak kotel panggil lah. Pakai cawak tutup kemaluan saja, lain belum gitu je. Duk makan pula duri, makan lembu, makan duri, makan racun ni. Nabi tanya, apa tu demo tu ya wahai Jibril? Itu adalah orang yang tidak mengeluarkan zakat. Orang tak keluar zakat. Ada harta zakat, macam-macam zakat. Tapi dah jadi duit ni ke, jadi payah lalulah. Kalau ada duit, ejahlah untuk zakat tu. Tak, apa golongan yang kita boleh beri zakat. Dan Nabi SAW jalan lagi. Ni kita kira derah borok ni. Kita pula habis berang ni. Tak, apa dah tengok kerja belakang ama pun derah borok. Yang nak gosing. Ada pula tengok golongan kena makan apa? Makan daging pula. Ada sekawah ni hok masuk dengan tomjel dia pergi merahnya dengan bola kutuk siap. Tak lalu hok ni. Nyogi lalu hok duk berolak ni. Duk atas tanah pula busuk bangga tu kok. Ni nyogi kok makan aku. Allah, apa begitu mau tu? Ya Jibril, apakah maksud umpama ni? Kata Jibril tu adalah dari kalian orang makmum tu. Ramon ni dia ada dah bini hok Allah, hok comel, hok berjuru. Ada tok lelaki hok comel, hok berjuru, hok soleh.
Nyo pergi cari lagi. Pergi cari skandal dia panggil. Cari gawe lagi. Duk pergi cari hak haram lagi. Ada dah tok lelaki rumah. Pergi pak kerja kak coceh. Ada dah bini rumah. Pergi kedai mana kak coceh beres. Boleh anak lepas. Makan berzina dia panggil. Ada halal ke makan haram ni, pamu ni. Makan Allah busuk gitu. Kok comel tak makan. Lagi kutuk comel-comel lah sedapnya. Tak sih. Tu umpama dia. Tak. Begitu kan Nabi SAW jalan, lagi jumpa pula dengan leher kau duk kayunya duk letak jalan. Lalu orangnya sabuk, lalu orangnya lemih. Nabi kata apa pula ni jenis lagu ni? Apa maksud Jibril, wahai Jibril? Tu dia kata kalau umatmu biasa jenis minat lepok tepi jalan. Dia duk lalu tep pepeh mari masjid duduk situ lu. Gulung rokok tu. Tengok orang lalu hak tu dia pun duk erok, ada panggil erok duk royak. Orang ni gini. Tu dia panggil jenis menyakiti orang lalu. Siapa? Kau tak. Dan begitu juga yang mana Nabi SAW tengok pula dia kata orang yang duduk dalam laut, dalam kolam, taruhnya dengan busuknya, duk berunai bobang, mari depan orang paham batu lepas. Pergi tengok pula, patah pala, mari lepas pecah pula. Duk dalam pak busuk tu. Maka kata Jibril, apa tu ya Jibril? Tu adalah kalangan makmur, makan riba. Beli motor, dengan singa. Bukan singa, tu singa keluarga bahagia. Adalah interest. Ada interest tu kau dia. Interest tu riba tu. Beli motor bagi masjid, ya mau ya. Beli motor bagi masjid tapi bagi riba tu. Pasal tak boleh makan, jalan kaki. Ada orang jalan kaki, enggak ustaz pakai tu. Ambo kira ambo tak buat riba. Mau beli cash tu. Aduh, bukan nak royaknya. Dah, apa? Tak usah riba ni. Walau Nabi kata akhir zaman, riba akan masuknya ke dalam rumah orang-orang beriman, walaupun orang tak makan, debu-debunya akan lekat. Semua barang lah ni, sabit dengan riba lah kau. Tak? Beli TV, riba. TV beli 50, 40 hecik kan? Duk tengok drama, tengok orang ceramah, tu TV riba. Apa tak? Ni. Tak pakai barang. Kau aku royak ya. Hak Nabi tengok ni orang hak riba ni lah. Lagu tu. Nah. Dan begitu juga Nabi SAW tengok pula adanya orang duk kerak bibir, kerak lidah. Ambil gunting kerak bibir, kerak lidah seorang tu. Mau pula kerak pula. Buat apa pula? Ya Jibril. Tu adalah kalangan umatmu yang mana orang yang baik ceramah. Amo tak sihat ni. Amo jom baca je ni. Duk bahi ceramah orang legong. Dia dak buat pun. Kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Besarnya kebencian pada Allah Taala, dia royak bila dia tak buat. Dukung kita gini dengan Islam tapi dia tak tek pun. Dia duk mampu Islam. Jenis penyakit ni dah. Dan begitu kan Nabi SAW jumpa pula dengan orang dah ambil cakar muka cakar dengan besi ni. Kuku besi cakar muka cakar ada belah habis. Tunggu belah. Dah. Ni apa pula Jibril? Itu adalah orang yang suka memakannya daging sesama saudara mereka. Orang yang mengumpat. Ngumpat duk buat juga habis tu haji kau tak haji lah berok. Kata jumpa ya. Bagi hak paling sedap sekali. Yang pertama bagi peri. Yang kedua kecek hak hari. Ni memang nombor satu. Kecek hari kita kenapa? Kita kenapa? Lalu orang kenapa? Hak ni berat kali. Seumpama makan daging saudaramu, maitan fakarihtumu. Supaya makan daging hak mati, makan tapi kita benci. Tu ibarat. Lagu mana Nabi SAW masa perjalanan Nabi dipanggil oleh 5 benda. Yang pertama Nabi dipanggil sebelah kanannya oleh bangsa Yahudi. Muhammad tunggu luwe. Mereka Jibril kata go. Don't stop. Gi. Apa tu dia Jibril? Tu puak-puak Yahudi tu. Kalau mau berhenti tanya buat buah habis puak-puak umatmu ni jadi pengikut Yahudi belaka. Lah ni pun habis dah.
Kita tengok tu bik kedai, tak tahu kedai ke mana. Kita tengok pakaian orang Tino, orang Jatah tu apa Yahudi Budak-budak Tino kita siapa ke apa? Ketak situ, ketak pakai tudung tapi berjatung. Tayok pun nampak. Pakaian apa Yahudi? Jatah apa tu kok? Luar pendeknya gutin ni. Ada pula lain. Kita pergi tu tukang lutung. Lutung kata aku, buat aku kau lagu ni dia kata. Nak royak berat tak berat. Tak. Yang kedua dipanggilnya oleh kaum Nasrani. Orang Kristian. Putih mama putih nak dia beri kata gigi secara. Apa tu? Tu pok Nasrani tu. Kalau mau berhenti kau saja pok mau ni jadi Nasrani habis. Pakak dia ikut Kristian lah kau masuk gereja. Lah ni masuk gereja amal ni. Kita awak tak tahu duk kampung ni. Gerokai kristianisasi dunia. Ni apabila naik kajian baru ni. Batok kering Kristian hok Afrika tu marah. Sabit apa dia duk marah kat kita? Lah ni semua Islam ni. Lah ni. Orang kata ngopok tengok tak secara lah. Nak oyak naik Islam. Baru ni set Cina. Bukan nak ngepeng politik, nak oyak. Nak marah Kristian hok Afrika tu marah. Nak oyak. Nah, gerokai buat tahu tak? Tu Nabi tak sahut pun tu. Nah. Gitu kau Nabi tengok perempuan cantik. Oh, tu nak comel panggil Muhammad. Tunggu dululah, abang mak weh. Apa tu Jibril? Comel ni. Itu adalah rupanya dunia. Dunia, kita tengok dunia ke comel dunia ni. Tak ada orang pun nak tinggal dunia tak sih. Umurnya 780 duk terengok ngak kawan kati dah. Abah nak mati ke? Tak sih. Tak sih mati. Makan ngati udah tu buat apa lagi? Masih mati. Betul lah kita hendak lalu makan lagi. Nak royak suka dunia. Yang keempat panggilnya oleh orang-orang tua. Tua bokok ya. Siapa Muhammad mari ni nak tanya sikit ni. Nabi kata gigi. Siapa Jibril? Tu Iblis tu. Iblis. Rupa tua, gaju pokok ngalak gua tu. Asal dak tegur. Baca auzubillahi minasyaitanirrajim. Bawa pakai dengan batu. Kena kau orang tua ngerti. Pekak dah itu. Yang kelima, nenek tua. Pokok 7 ni. Pokok 7. Apa tu? Tu umur dunia. Jadi umur dunia ni pada nak rapat bom dah masa tu. Enggak 1400 tahun dah. Lah ni tak tahu aku rapat dah. Nyesek-nyesek dah lah ni. Dengan umur dia tak? Kemudian siapalah Baitul Maqdis? Kata dah habis apa malam ni. Sama menguk tarpe apa? Kita ambil kat Isra' Mi'raj sikit-sikit dia dah. Kita ambil. Siapa di Baitul Maqdis ni? Nabi pun masuk Baitul Maqdis, tengok orang penuh. Maka Jibril pun pergi Nabi tak depan beg, kemudian Nabi yang jadi imam. Tanya siapa ni ramai ni? Ini adalah roh-roh Nabi-Nabi dulu. Maka beripung. Nabi itulah Nabi yang menjadi penghulu bagi Nabi dan Rasul. Jadi imam. Dan dibawanya Nabi naik ke langit. Ni cepat ni, Mi'raj derah lagi. Ni kau derah ni. Tadi bawa selur sikit. Mi'raj ni perjalanan ni derah dia. Sepakat tangga ni, mah perok. Lain ni yang paling derah. Dia panggil Qanunul Malaikah. Faqal Malaikah. Duk bombing ke langit tu, dia mata tahu jalan ni. Tak tahu mana langit, kita dah tengok tu, tu duk lalu mana tahu. Dia ada bulatnya langit pertama, kedua, ketiga. Dak langit pertamanya adanya orang panggil Nabi situ, iaitu Nabi Adam. Naik tanya siapa tu? Jibril. Mu mari dengan siapa? Mari dengan Muhammad. Mari dah. Sebabnya orang-orang jaga ni tak pasal tu rumpami ni. Hak langit. Sebab dia ada dah berkeliling satu hari makhluk yang paling mulia akan naik zairah ni. Ada dah berkeliling tepek. Bila lah nak siapa? Kan. Jadi apabila kata siapa Jibril? Muhammad. Mari dah hari tu lama dah kita duk tunggu. Ahlan naik. Jumpa dengan Nabi Adam. Duk tengok Nabi Adam pergi kiri kanan senyum tengok kiri tiok. Apa ni ya Abul Bashar. Tengok le kanan suka sebab anak-anak cucu dia orang yang juru soleh masuk syurga. Hok kiri kau hitam gelut dalam neraka. Sedihnya dia. Naik pula langit kedua ni derah mana ni? Naik langit kedua jumpa dengan Nabi Isa dengan Nabi Zakaria dan Nabi Yahya. Duduk situ. Nabi Isa ni dia akan turun baliknya pada akhir zaman untuk bunuh Dajjal. Dia ni duduk di langit yang kedua. Allah Taala letak situ. Adalah percakapan Saleh. Kemudian langit yang ketiganya jumpa dengan Nabi Yusuf. Nabi tengok, Allah comelnya rupa orang ni. Siapa? Muka Nabi Yusuf. Dan ada Nabi-Nabi lain lagi.
Yang kelimanya, yang keempatnya Nabi Idris. Nabi Idris ada agak yang Allah tak sebut masuk dia mati, kemudian masuk syurga. Tak, Allah Taala tunjuk kepada malaikat Malikul Maut tu. Nabi Idris. Dan yang kelimanya Nabi Harun. Ada lagi Nabi lain ni, ada Nabi Harun, Nabi Rasulnya. Naik pula langit yang kena jumpa dengan Nabi Musa. Duduk situ. Kalau tengok ketika-ketika tu adalah tilka rasul faddalna ba'dhum ba'. Kelebihan para nabi dah. 2, 3, 4, 5. Gi pula yang ketujuh jumpa dengan Nabi Ibrahim Khalilullah, yang paling tinggi. Jumpa juga Nabi Ibrahim kata pesan. Dia kata, ya Muhammad, mu turun dekat murayaklah kau umat-umatmu supaya nane banyak ke weh. Nane tanam syurga. Ni dia pesan kita ni. Nabi tanya, gapo tanam syurga ya Ibrahim? La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Baca banyak. Tanya sepohong gi sikit lagi tengok penuh dah kita. Kebun dah belakang apa kita ada kebun lah ni lah. Ada tengah orang tengok penuh dengan dokong ada kita ada agak duduk aja. Duduk tengok. Kebun kawai tu weh. Orang kawai tahu dah ni. Hak demo tu penuh dengan buah gitu. Nak royak tak? Kemudian Nabi SAW dibawa habis di langit langit 7 tu, maka pergi dah satu tempat dia panggil Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur ni tempatnya seperti mana Kaabah di bombing ni. Baitul Ma'mur ni sebelum dulu duk bombing, masa Poh besar Taufan, Allah Taala suruh mereka akak getak di atas langit, ada langit yang 7, maka situlah tiap hari 70,000 mereka duduk tawaf. 70,000 ni tawaf. Tak akan pergi dah. Esok 70,000. Ya dulu lagi. Start pada buat dulu. 70,000. Tidak kata kalau kita ni 70,000. Tahun ni 2 tahun lagi boleh. Ni tak. 70,000 tu pakai one off ya. Buih tak ada. Tak lihat. Habis. Orang lain pula. Ramanya mereka. Kemudian Nabi SAW dibawanya ke Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha adalah tempat yang terakhir. Yang manalah di situlah Nabi SAW tengoknya satu pohon sidrah. Sidrah ni kalau bahasa Melayu panggil kak wak mandi orang mati tu darah sidrah tu. Sidrah ni. Darah, pohon darah. Jalan ni dia akal dia saja 70 tahun duk mengulai dengan kuda ni tak apa lagi. Dah, tengok buah bersinar berkelitnya Nabi. Mana kali kita kata nak royak, Nabi tengok pada malam tu nak menyifatkan akan kecantikan keindahan tu, mereka tak boleh nak royak. Comelnya mana tu ngak kita royak gini kita tak nampak, kita duk royak pilih dia nak begitu lah. Nak royak Nabi sendiri kata nak sifat benda ni comel ni, masya-Allah. Aku mana comelnya? Tu pohon tu. Ada dengan buah, ada gapo dan situlah semua amalan-amalan kita. Dak lu mahfuz Nabi tengoknya, kemudian Nabi dibawanya masuk dalam syurga. Gizarah belaka. Sebab apa? Nak suruh Nabi ni suka. Tengok syurga, Masya Allah. Syurga indahnya. Wala ainun ra'a wala uzunun sama ala khatri ala qalbi. Mata tak rasa tengok. Telinga tak rasa dengar. Tak rasa litah dalam hati. Lagu mana comelnya syurga. Ada litah lagi. Tadi. Nak banyak tak? Kemudian Nabi dibawanya ke neraka pula. Neraka wisaleh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Orang jaga neraka Malik Tamaniyah. Tapi tak senyum. Tung. Orang jun jaga kalau senyum. Nya sakit kau salina kau. Nuh wadah-wadah dalam guk dekat dalam jin dekat. Ada lemek letek pas utung dengan saya pak weh motu. Dia kena hok misap tahu ni. Kelih gitu pergi dah dah. Dia baru padang duduk dalam jin tu. Paling juga bau lagi dah. Lah gitu. Ni nak royaknya malaikat ni kelih api. Api takut dah. Ada. Dak kemudian Nabi SAW bawalah satunya tempat nama dia Arash. Di sinilah Nabi SAW pergi sore aja. Malaikat tak boleh pergi. Sebab apa? Perjalanannya di bumi itu dia panggil Qanunul Basyariyah, peraturan manusia. Kita jalannya tubuh. Kemudian perjalanan malaikat. Dua tu. Apabila habis di Sidratul Muntaha, dia panggil Qanun faqal malaikah. Malaikat pun tak boleh pergi situ. Kata lagu mana? Malaikat Jibril kata, "Lau taqaddamtu lah taraktu." Nabi kata, "Marilah Jibril, aku sore ni." Nabi Jibril kata, Muhammad, ya Rasulullah, lau taqaddamtu lah taraktu. Kalau aku selaka yang masuk situ, terbakar. Tak boleh.
Di situlah Nabi sallallahu alaihi wasallam jupanya Allah Taala firmankan kepada Nabi adanya ucapan lagu mana dia kata ya Muhammad ya Rabbi mintaklah munuk gapo Tuhan kata. Jadi Nabi pun royak dia tak royak Nabi tak kata kalau gitu jadi kita senarang nak minta dengan Tuhan lain ni. Dah. Nabi ni puji Allah royak Allah Taala bui pada nabi-nabi dulu tu. Royak Nabi Ibrahim, Khalilullah, Nabi Sulaiman, Nabi Isa, royak belakang kelebihan-kelebihan Nabi dulu. Siapa gapo? Allah Ta'ala kata, ya Muhammad, aku mengambilmu sebagai kekasih aku. Ada orang paling tinggi sekali, kekasih Allah. Dan pada malam itulah Nabi SAW terimanya semaya, 50 semaya. Turun dia. Turun jumpa dengan Nabi Musa. Musa kata, boleh gapo boleh gapo ya Muhammad ya Rasulullah? Tu hari semaya 50. 50? Aduh, tak agak apa. Buat apa dah agak? Umat aku ke 2 rakaat 3 kali sehari ya bui. Pagi 2 rakaat, tengah hari 2 rakaat, petang 2 rakaat, tak agak, tak boleh, tak penuh. 50 lepek, 5 lah ni pun lepek dah ni. Lepek dah ni. Pergi minta alik. Nabi pun pergi minta naik turun sampai 9 kali, lalas tinggal 5. Dan Allah Ta'ala pun sebut ada 5 tu, ya Muhammad, aku akan wibonoh lagi kamu. Wibonoh pula. Gapo Allah Ta'ala wibonoh? Yang pertama Allah Ta'ala punya Islam tu sendiri. Yang kedua Allah Ta'ala akan hijrah. Nabi hijrah. Yang tiga Allah Ta'ala jihad. Yang keempat Allah Ta'ala nya as-siddiq. Yang kelima Allah Ta'ala puasa bulan Ramadan. Yang keenam amal ma'ruf. Yang tujuh nahi mungkar. Yang ke-8 bahawa sejak aku jadi ciptanya langit dan bumi ini telah aku wajibkan semaya 50. Dan salah satunya buat satu kebaikan niat ya nanti saya kata. Kita niat contoh tadi, niat kita. Malam ni pergi balasah niat kita tu. Tu apa suruh melekat tanda sah. Kita pun gerak mari. Gerak mari tu hari bahagian hak niat tadi 10 dah. Hak kita jakah suku ni. Jakah mari tak ada suku. Hak mari duk nyandar relax, duk tengok je lamat. Buah dah aku ni. Suku tu. Bahagi duk tengok je kelipas tu suku. Tapi jangan duk ngopoh Nyopoh tak ada ni alamatnya buah dia kata. Jangan duk nyopoh peri. Tengok je siapa, hamba pun tengok juga. Dah. Wih tu. Tapi kalau buat baik, Tuhan akan wih 10. Kalau niat buat jahat dah wih lagi. Panik belala turun ni tengok lipat bawah sauk niat. Tuhan tak weh tahu pro sauk. So ya. Sebab tu kalau di akhirat kejahatan banyak daripada kebaikan, memang orang ni paling jahat. Orang jahat dia ni. Baik tak? Sebab kita ni buat tu habis 10 buat baik. Letak kau kita timbang-timbang banyak jahat. Allah memang jahat dia ni. Memang orang jahat di atas dunia ni. Padai kadut neraka pun. Betul tak? Tu. Kemudian Nabi SAW, Allah Ta'ala wih sampai 5, turun balik. Tak? Maka turunlah pada malam tu, turun tu. Bila dia turun tu, tak? Yang mana lah sapanya di Baitul Maqdis tadi. Masjid Al-Aqsa. Maka situ mai subuh. Nabi jadi imam, kemudian jalanlah balik. Ni derah mana ni? Balik lalu ni. Naik pula. Dalam perjalanan balik tu naik borak. Nabi tengok satu kabilah. Kabilah ni lebih kurang dalam 50 orang lebih. Sepuak dengan utama muatai orang Quraisy nego nak balik. Nabi tengoknya adanya seekor unta warna merah, bawa kantung, bawa guning belakang putih hitam kejut ke Nabi pergi salam. Assalamualaikum. Nabi kata, kalau tak assalamualaikum dah mereka dak. Selamat malam dia kata. Kejut unta ni unggap patah kaki. Nabi pergi. Ada orang kata, mai semua suara dengar semua nak suara Muhammad je mai kok mana? Tak. Kemudian Nabi pergi pula jumpa dengan satu kabilah, kau duk cari unta hilang. Unta sesat saya tu. Barang banyak mana Nabi pergi salam. Dia jawab, mari mana suara tadi? Pagi. Sapalah Nabi SAW turunlah di Mekah. Apabila siapa di Mekah ni, dah Nabi pun duduk nengur di tepi Kaabah. Nabi lalu ni. Sikit Tunggu tepi Kaabah. Jengkurang.
Kemudian tak ada pasal-pasal Abu Jahal ni. Dia cari kes semua ni. Abu Jahal dia tengok. Mamat ada pagi ni weh. Dia pergi. Mana mak weh? Ada barang pelik kau lagi ni? Abu Jahal tanya. Nabi kata ada. Ada. Kata dia. Malah ke? Aku diperjalakan ke? Isra'. Jadi sebut Isra' apa? Mana? Palestin. Oh. Boleh tak kalau aku pergi panggil belakang orang-orang Arab, orang tepi kalah, orang Mekah mari? Comel. Jadi Abu Jahal ni dia kata ada aku pergi panggil dia mana Nabi ni? Panggil ramai tu. Pakat tanya. Ada barang pelik ke mak? Ada. Nabi kata ada. Gapo? Malainya yang Allah Ta'ala Tuhan aku telah mengisrakan aku, menjalankan malai. Mana? Ke Palestin. Lepas tu pagi ni kelik dah. Bangunnya Mut'im bin Adi. Bangun kata Mut'im, apa yang mu duk royak dulu kata Mut'im. Ni pak saudara Nabi ni, pelik mok kau. Kata Mut'im bin Adi, mak, mu hok duk royak belum-belum ni ke okey lah, aku boleh terima lah dia kata. Dah kata. Tapi apa yang mu ceritakan masalah semua aku boleh terima, tetapi apa yang mu ceritakan tadi, aku bersaksi bahawa engkau adalah pembohong. Menurut ayat kata daripada Mekah kemudian. Sebab apa? Sebabnya perjalanan ni. Dulu sebulan pergi sebulan balik. Jadi tak pernah siapanya pagi pergi Malay. Nampak nak berlawak ni kali ni. Tak ada hal lah. Tak, jamai hari tu. Belum berlawak mu ni. Dia kata. Mu ni pembohong. Pendusta. Aku pergi dia kata Baitul Maqdis. Naik utah sebulan pergi sebulan balik ni mak weh. Cuma nak sampah kat kecik tu. Dia royak. Bangun Sayyidina Abu Bakar. Jadi ramai-ramai Sayyidina Abu Bakar dah. Sayyidina Abu Bakar kata, "Hei Mut'im, alakah mung ni jahat kejinya huduh perangamu. Mung ni orang manusia yang paling jahat, paling keji mung," kata Sayyidina Abu Bakar. Dak perkataanmu yang kau tujukan kepada anak saudaramu tu. Dan yang bahawasanya kau telah mendustakan dia. Dan aku bersaksi, katanya Sayyidina Abu Bakar. Aku bersaksi apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW perjalanan daripada Mekah pergi ke Madinah, ke Palestin. Dan kali dia kata naik ke langit sekalipun. Tengok. Nabi tak ayat lagi tu. Kata naik ke langit tu. Kalau kata naik ke langit sekalipun, aku beriman, aku bersaksi. Ada setengah terima, setengah tak terima. Ada setengah kata, hok besok pergi Palestin. Okey mak. Kalau mu besok pergi kata mu pergi. Aku nak tanya mu. Masjid ni ada berapa pintu? Ya tanya, kalau gini, tak usah kecek banyak, amu nak tanya. Jangan tengok, jangan bilik. Apa putih pintu balasah kita ni? Ada kita ada bilik tak? Mereka tu tahu. Kalau hok mari sani, putih ni dak. Tak, mana kita balasah itu kita tak ingat. Ni semua telah pergi masjid besar. Kalau mungkin kata berapa putih pintu tu? Jarak dengan bukit jauh mana? Aduh, Nabi pergi, tak ada bilik pintu. Tak ada bila kata kisah dua takut-takut demo tu spot boleh tak. Takut demo tu nak tanya ke ada. Kemudian Allah Taala perintahkan kepada malaikat Jibril bawa mari seputih masjid tadi. Ni ya Rasulullah, Nabi pun tengok ada putih pituning, tias sini, jauh jarak daripada bukit belakang ni banyak keskia gini koyak. Mati tu. Betul dia koyak tu. Ada setengah ada tak percaya. Ya Allah kali ada lah. Kemudian ada kata, kalau mu kata betul-betul mungkin ada kabilah Quraisy ni dua kabilah yang akan tolak balik. Nabi kata ada. Yang pertama, utah dia patah kaki sebab kejut. Aku lalu aku zalim. Ada guni warna hitam, guni warna putih belah. Patah kaki utah dia. Dan kabilah kedua dia cari utah hilang. Aku royak lanu ni apa. Dan dia akan sapanya pada hari sekian-sekian. Nabi royak betul-betul. Tunggu. Tak, maka tunggu betul lah. Apabila sapa hari yang Nabi kata pada hari sekian lah kesapanya, tak, maka orang bertanya, mu ada jumpa seorang royak? Aku punya seorang Muhammad gini, utuh aku gini. Betul apa Nabi royak. Itunya nak royak la ra'aina ja'alna ru'yatan linnas fitnatan linnas, menjadikan sebagai fitnah, ujian bagi kita. Kita orang mukmin ni ke? Tak, lagu tu lah. Lagu mananya kalau masa jahiliah dulu,
Dak duk main dengan mikir kepala je agama ni tak jumpa. Kita lah ni jumpa kok. Yang apa tu Syekh Abu Jahal tu. Kita pun ada juga Abu ni pun. Dak apa kita duk main nyakar dengan agama. Maka dia akan jumpa lah sebagaimana Abu Jahal dan Mut'im bin Adi dan orang-orang musyrik Quraisy. Itulah lebih kurang rahna tu. Dak lebih kurang sejarah kita ambil. Dak mudah-mudahan menjadi manfaat untuk menambahkan iman kita. Dak yang baik itu daripada Allah Taala. Yang selera yang itu maalah. Dak kurangkan nafsu sendirilah. Dan sudah ya billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.